kita sambung pelajaran kimia ke exercise tingkatan 4 bab 3 mengenai formula kimia. Kita dah belajar sebelum ni mengenai basic tentang formula kimia, apa itu formula kimia dan macam mana bentuk dia kan. So kita nak tahulah, kita dah tahu perkadaran, macam mana nak tentukan dua ni kan, nombor 2 dalam oksigen ni. So dia berdasarkan bilangan charge ataupun bilangan elektrovalen untuk mencapai susunan yang stabil. So ada dua perwakilan yang melambangkan perkadaran kita ni. Yang pertama adalah formula empirik. Formula empirik. So apa itu formula empirik? Formula empirik bermaksud nisbah teringkas. So nisbah teringkas bilangan atom setiap unsur dalam sebahagian. So kita dah tentukan kan peraturannya bilangan charge ataupun bilangan electrovalence. Kemudian berapa banyak bilangan yang diperlukan kan untuk setiap unsur tu, kita ringkaskan bilangan tu ataupun kita cari nisbah bilangan dan kita cari nisbah yang terringkas antara dua. Maka kita bentuklah dia formula empirik. So formula empirik ni adalah bukan perwakilan yang sebenar kerana dia tak tepat lah, kerana dia boleh jadi satu bahan tu mempunyai formula empirik yang sama. Maksudnya formula empirik tu boleh jadi banyak-banyak jenis bahan yang mempunyai formula empirik yang sama. Maka kita yang paling tepat sekali untuk mewakilkan proportion kita tu kan perkadaran setiap atom ataupun unsur adalah melalui formula molekul. Formula molekul. So formula molekul pula adalah bilangan sebenar. Bilangan sebenar atom setiap unsur dalam sebahagian. Okey. So yang ni nak kata paling tepat, bukan paling tepat, tapi dia dah mencapai sudah cukup lah untuk mewakilkan perwakilan kita bagi formula kimia untuk setiap jenis bahan. Dah cukup memadai menggunakan formula molekul, kerana formula molekul ni pun ada flaw dia ataupun kelemahan dia. Dia belum cukup kuat ataupun belum cukup tepat untuk mewakilkan formula kimia, kerana kita tak ambil kira susunan dan susunan atom-atom, macam mana dia nak sambung ataupun berpadu kan, dia nak berpadu secara sebelah-sebelah ke atas bawah ke, belum lagi capai tahap itu. Tapi untuk setakat yang sekarang ni formula molekul sudah memadai lah, sudah cukup spesifik. Tetapi nanti bila masuk di kata 5, dia akan introduce lagi satu jenis formula, iaitu formula struktur, yang mana dia lagi spesifik daripada formula molekul dan lebih berinformasi, memberikan kita maklumat yang lebih spesifik. Okey. So hari ini kita nak tentukan formula empirik dululah. Lepas tu baru kita sentuh tentang formula molekul. So menentukan formula empirik. Menentukan formula empirik. So macam mana kita nak tulis formula kimia kan? So kita belajar yang nisbah teringkas dulu. So kita tahu dia menggunakan konsep nisbah teringkas. So nisbah teringkas bilangan atom. Okey, setiap unsur kan, setiap unsur. So apa yang dimaksudkan di sini? Yang pertama bilangan atom ni dulu. Bilangan atom, ingat kita dah belajar dah, kita tak gunalah 6.0 berapa tu, kita sebut saja dalam bentuk mol, lebih mudah, ringkas dan difahami kan. So kita convert bilangan atom kita menggunakan mol. So macam mana nak convert kepada mol? Dia ada macam-macam cara lah. Salah satunya kita boleh guna jisim bahan. Jisim bahan
Kalau nak tukar mol, ingat tukar mol kena bahagi dengan partner dia, jisim molar. Okey, itu salah satu cara kita nak tukar kepada mol supaya kita dapat maklumat mengenai bilangan atom. Selepas itu kita cari nisbah mol, kan, nisbah mol tadi. So kalau kita ada dua unsur, dah cari dah mol untuk kedua-duanya, maka kita cari nisbah antara dua. So maksudnya kita bahagi dengan nombor yang paling kecil lah antara dua. Paling kecil, maka kita akan dapat satu nisbah. Kalau nisbah itu pun masih lagi kita boleh kecilkan nombor dia ataupun permudahkan, maka dia dah jadi nisbah teringkas. So yang tu yang kita nak, paling ringkas dan paling mudah bentuk nisbah dia tu. Kalau contohnya nisbah kita 2/4, yang ni tak mau, belum mudah lagi, sebab kita tahu 2 ni kita boleh bahagi dengan 2, 4 ni kita boleh bahagi dengan 4, supaya dia jadi satu nisbah 2. Yang ni paling ringkas, sebab satu ni dah tak boleh nak bahagi dengan apa-apa dah, 2 ni pun tak boleh nak bahagi dengan apa-apa dah, supaya kita dapat nombor yang lain. So yang ni yang kita nak, end goal kita nak dapat nisbah yang teringkas. Yang ni baru cari nisbah mol. Ni baru nak cari nisbah mol. Tapi kadang-kadang kalau kita bernasib baik, nisbah mol ni adalah nisbah yang teringkas dah. So tak perlu lagi kita buat step extra tu. Okey, so yang tu saya dah explain macam mana nak cari nisbah teringkas tu. Jom kita tengok contoh lah, kan, contoh pengiraan. Contoh. Okey, sebagai contoh kita ada 1.35 gram aluminium. 1.35 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen untuk menghasilkan aluminium oksida. Okey, so kita nak tentukan formula empirik. Formula empiriknya apa? So macam biasa, soalan tak bagilah bilangan mol tu, sebab dia unnatural untuk soalan bagi terus mol. Sebab dalam komunikasi harian, kita berkomunikasi dengan kuantiti yang kita familiar. Contohnya jisim, kan, jisim, gram. So kalau soalan bagi mol terus pun tak apalah, tapi apa yang kita akan jumpa dalam situasi harian bukan mol, tetapi gram ataupun isi padu, dan nanti yang lebih kita familiar. So apa yang kita kena buat, kita kena convert kepada mol, sebab mol tu adalah penghubung kuantiti. Okey, sebelum kita buat apa-apa, mari kita tulis dulu formula bagi setiap unsur yang terlibat. Okey, aluminium, so huruf dia AL, A besar, L kecil. Oksigen, huruf dia O, O besar lah. So ingat, A besar L kecil ni adalah satu benda. Sebab yang kita nak tengok adalah huruf besar sahaja. Yang huruf kecil tu sebagai pembeza dengan atom-atom lain yang mungkin ada huruf A sebagai formula lah. Okay, so yang ni salah satu contoh lah, kan, aluminium. Oksigen ni memang huruf besar lah. Okay, so first step kita buat jadual. So kita ada aluminium, kita ada oksigen. Okey, so jadual kita ni pastikan buat dengan pembaris ya, supaya dia kemas. So kita dah buat satu baris, tak apa, jadi kita tambah lagi baris-baris yang lain. Yang pertama adalah maklumat mengenai jisim dalam gram. Okey, so ingat jisim dalam kimia mesti gram lah, walaupun unit SI ni kilogram kalau kita belajar sains, tetapi kimia kita tak gunalah sampai kilogram, melainkan kita cakap dalam bentuk industri. Dalam skala industri ya kita guna dalam kilogram, tapi untuk dalam skala kecil
kita hanya guna gram, dan memang jisim molar kita pun dalam bentuk gram juga. So kita isikan maklumat jisim untuk aluminium 1.35, manakala untuk oksigen 1.2. Okey, maklumat seterusnya adalah bilangan mol. Okey, bilangan mol. Bilangan mol, ingat nak carinya bahagi bilangan mol. Bilangan mol kita buat simbol bahagilah supaya reminder apa yang kita kena buat tu. Okey, 1.35 bahagi dengan jisim molar bagi aluminium. Yang ni soalan akan berilah selalunya jisim atom relatif bagi aluminium. So kita tulis dekat sini, jisim atom relatif aluminium adalah 27, oksigen adalah 16. 16. Okey, so kita guna maklumat yang diberi. Kalau tak diberi dalam soalan, which is rare lah, selalu memang akan berinya. Tapi kalau tak jumpa, boleh cari dalam jadual berkala unsur. Okey, so 1.35 bahagi dengan 27. Yang oksigen 1.2 bahagi dengan 16. So kita akan dapat jawapan 1.35 bahagi 27, 0.05 mol. Manakala oksigen 1.2 bahagi 16, kita akan dapat 0.075 mol. Okey, so next adalah kita nak cari nisbah mol. Kita dah dapat bilangan daripada jisim, kita dapat maklumat bilangan. Ingat, formula empirik adalah nisbah teringkas bilangan. So kita cari nisbah dulu, lepas tu baru kita ringkaskan nisbah. So cari nisbah mol. Nisbah mol tu maksud nisbah bilangan lah kan. So nisbah ini nisbah mol. Okey, so nisbah mol. Okey, so kita ada 0.05 dengan 0.075. Kita ingat nak cari nisbah tu, kita kena bahagi dengan mol yang paling kecil. So sini ada 2 titik perpuluhan, sini ada 3 titik perpuluhan. So kita tengok dekat yang 2 titik perpuluhan lah, 2 titik perpuluhan. Sebab yang ni tak ada 3 titik perpuluhan. So kita tengok yang 2 titik perpuluhan. Sini tu kita tengok 2 titik perpuluhan. 5 dengan 7, yang mana paling kecil? 5. So kita bahagi dengan 0.05 dua-dua belah. So 0.05 bahagi dengan 0.05. Yang sebelah sini 0.075 bahagi dengan 0.05. So yang ni dapat satu lah. Tak ada mol apa semua dah, sebab dia nisbah memang tak ada unit. 0.075 bahagi dengan 0.05, kita akan dapat 1.5. Okey, so kita dah dapat nisbah mol. Nisbah dia 1, nisbah 1.5. Next step adalah kita ringkaskan nisbah tu. So dapatlah formula untuk aluminium oksida. Formula empirik lah. Okey, so nisbah teringkas. Extra step lah, sebab yang ni belum ringkas lagi. So kita cari nisbah teringkas. Nisbah mol teringkas. Okey, so macam mana kita tahu benda ni boleh lagi kita ringkaskan? Sebab yang pertama adalah titik perpuluhan. So kalau ada perpuluhan, maksudnya dia belum ringkas lagi. Yang kedua, kalau dia ada sifir yang kita tahu dia familiar dengan yang sebelah. Contohnya kalau sini 2, sini dapat 4, 6, 8 ke, kasih sifir 2 juga. Kalau sini 3, sini pun ada sifir 3 juga, 6, 9, 12, 18 dan seterusnya. Ataupun 4, sifir 4, apa-apalah yang kita nampak dia mempunyai gandaan. Gandaan yang kita boleh kecilkan lagi. So dekat sini, disebabkan dia perpuluhan, dia bukan gandaan, tapi apa yang boleh kita buat adalah 1.5 ni kita kena
jadikan sebagai nombor bulat, kan, nombor yang tiada perpuluhan. So selalunya kita kalau jumpa point 5 ni, kita darab 2 lah. Sini pun kita darab 2 juga. So kalau jangan darab sebelah saja, kena darab dua-dua belah. So kalau kita darab 2 dua-dua belah, kita akan dapat sini 1 darab 2 2. Sini 1.5 darab 2 bermaksud 3. Sebab 1.5 tambah 1.5 akan dapat 3. Maka kita dapat 2 nombor bulat, dan kita cek tengok adakah 2 dan 3 ni gandaan antara satu sama lain. Tidak. Sebab 2 ada sifar 2, 3 adalah sifar 3 yang paling rendah sekali. So kita dapat dah formula empirik kita. Formula empirik sama dengan aluminium dapat 2. So ingat, tulis 2 tu kecil, jangan tulis 2 besar dan di bawah sikit. Oksigen kita akan dapat 3 bilangan. So ini perkadaran kita. Aluminium tu akan ada 2 atom aluminium, oksigen ni akan ada 3 atom oksigen, dan mereka ni berpadu secara harmoni, dalam secara charge-nya pun balance, dan secara electrovalence pun stabil, mencapai susunan yang stabil. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.